Memang malam ni saya membuat satu andaian lah. Satu andaian bagi pihak kita kat sini. Memang semua orang yang hadir pada malam ni punya ceramah memang nak tahu dan bersedia untuk membuat bisnes dengan Asia di Malaysia dan Singapura. Memang kita ada kawan-kawan dari Malaysia dan Singapura dah hadir malam ni. So, saya membuat satu andaian, memang semua orang yang datang malam ni, yang hadir kepada ke ceramah malam ni untuk mengambil tahu lebih lanjut latar belakang produk, latar belakang syarikat dan apakah peluang perniagaan Asia yang boleh tawar kepada semua orang. Betulkah semua orang nak tahu tu? Okey, sebelum saya bermula, Encik Gar bermula, kita kena tahu, Encik Gar nak bagi tahu sedikitlah. Syarikat Asia ni, dia bersedia nak memasuk satu pasaran yang memang besar di Malaysia dan Singapura. Dan industri yang kita fokus ni adalah industri yang bernilai lebih 1 bilion. 1 bilion tu lebih kurang 1,000 juta. 1,000 juta. 1,000 kali 1 juta, itu 1 bilion. So, 3 bidang pasaran yang segmen yang kita nak masuk ni ialah bahagian industri segmen khasiat dan kesihatan, bidang segmen ni. Kita tengok balik berapa besar nilai pasaran di Malaysia, hampir 4 bilion. Industri khasiat dan kesihatan di Malaysia, hampir besarnya nilai pasaran ni hampir 4 bilion ringgit Malaysia. Kita tengok balik pasaran Singapura, dia lebih kurang 600 juta Sing dollar. 600 juta Sing dollar. Dan industri kedua, syarikat Asia nak memasuki adalah industri segmen kosmetik dengan kecantikan. Dan kita tengok balik berapa besar dia punya nilai pasaran ni, hampir 3 bilion besarnya pasaran dia. So memang ini adalah pasaran lebih bernilai 1 bilion. So Singapura berapa besar dia? Kita tengok 1.5 bilion, bukan juta, bilion. So ada satu segmen lagi syarikat kita nak fokus adalah segmen pemakanan khasiat sukan. Sebab sekarang ni, kebelakangan ni banyak orang dah sudah tahu kepentingan bersukan untuk kesihatan, kesejahteraan sendiri. So banyak orang nak sukan lah. So ini adalah satu industri segmen yang pesat membangun sebanyak 9% setiap tahun. So ini adalah satu segmen yang kita nak memasuki. Campur sekali semua segmen industri ini, dia sangat besar dia pasaran ni. Bukan pasaran yang tak ada orang nak buat, dia pasaran memang besar. Kita boleh memasuki dan kita boleh mendapat pendapatan jualan yang hebat kalau kita mampu dan berjaya masuk pasaran kat sini. So ini adalah senario seluruh pasaran di Malaysia dengan Singapura. Ini pasaran yang kita nak fokus. So, lepas tu kita nak tahu, syarikat Asia ni, dia keluar apa produk, dia nak pasar apa produk, apa hebatnya produk ni. Sebelum saya cerita tentang produk, kita nak tahu apakah keunikan produk yang kita nak cerita ni. Nombor satu, dia memang satu produk pengguna. Produk pengguna. Maksudnya, kalau dia adalah satu produk pengguna terus beli selepas habis guna. Beli lagi kalau habis guna. Ini adalah produk pengguna. Dia terus berulangan pembelian dia. Dan dari segi pihak syarikat, dari segi pihak pengedar, dia ada satu pendapatan yang berulangan sebab kita ada satu penjualan yang berterusan. Sebab ada permintaan yang berterusan dari pasaran. Penjualan permintaan yang berterusan menjamin pendapatan yang berterusan bagi pihak kita. Itu yang penting. Ini adalah keunikan produk kita. Kedua, dia tiada persaingan produk kami ini, tiada persaingan di pasaran selama 10 tahun ni semenjak kita pasar produk ni ke dunia. Memang tak ada persaingan. So kita beritahu produk kita ni memang posisi dia dalam blue ocean. Kalau blue ocean ni adalah satu produk yang unik sekali tanpa satu persaingan. Kita tak perlu bersaing dengan produk lain dari segi harga. Itu red ocean.
Itu satu persaingan yang serik sangat, memang susah nak buat bisnes macam tu. So kita tanpa persaingan sebab kita hampir monopoli produk jenis ni di pasaran tanpa persaingan. Itu hebatnya. Ini satu keunikan produk, satu kelebihan kepada kita. Kenapa kita tiada persaingan? Sebab bukan semua orang boleh mengeluarkan produk ini. Sebab kita memegang satu teknologi yang eksklusif. Dan teknologi yang eksklusif ni hanya syarikat kita yang ada saja. Dan hak cipta terpelihara, kita sudah daftar dia punya patents. Tak ada orang yang boleh ciplak kita punya teknologi di pasaran. Itu yang pentinglah, keunikan produk kita. Yang keempat, kalau kita ada satu permintaan yang betul seperti Encik Gan cerita tadi, dia menjamin satu pendapatan yang berkekalan kepada kita. Sampai bila-bila kita boleh dapat pendapatan kita. Kita buat kerja sekali, kita boleh dapat pendapatan yang berterusan, yang berkekalan. Ini yang kita nak. Janganlah selalu jual produk yang macam-macam berlainan jenis setiap masa. Orang nampak kita melari. Betul. So, kalau kita dapat satu pasaran yang unik dan dengan produk yang unik, hanya yang kita yang boleh jual dan dia tak ada persaingan dan permintaan yang berterusan, menjamin pendapatan berkekalan bagi kita. Nakkah produk ni kita nakkah? Nak pasarkan produk ni, produk yang senang nak pasar ni. Memang ini adalah satu impian, impian banyak-banyak peniaga yang nak produk macam ni, nak masuk pasaran macam ni. Okey. Begitu panjang lebar Encik Gan cerita tentang produk pasaran. Sebenarnya apakah produk ni? Mari kita tengok produk kita. Okey, sebelum saya bercerita, produk Asia ni bukan produk yang terlalu banyak di pasaran macam vitamin lah, mineral lah, antioksidan lah, jus buah-buahan lah, atau electrolysis air lah, air suling lah, semua bukan. Nah, ini bukan. Ini kita panggil produk yang penuh di pasaran red ocean, yang bersaing dengan harga lah, yang bersaing dengan kelebihan individu lah. Susah nak cerita di pasaran sekarang. Terlalu banyak produk-produk semacam ni. Dia tak ada perbezaan yang sangat ketara di antara produk semua ni. So, mari kita tengok apa produk kita ni. Asia Redox nama dia. Dia satu penemuan sains dalam produk. Dia juga melupakan satu produk revolusi abad ke-21 sekarang. Dia adalah satu produk dihasil dari luar semula jadi. Dia bukan hasil dalam badan kita. Apa yang dihasil dalam badan kita panggil semula jadi. Tapi ini adalah melalui teknologi kita boleh menghasilkan satu produk di luar semula jadi. Nama Inggeris dia dipanggil redox signaling molecule. Tapi kita nak translate, nak tercemah dalam bahasa Malaysia, kita panggil molekul isyarat redox. Selepas ni Encik Gan akan selalu cakap tema-tema macam ni, molekul isyarat redox adalah yang kita selalu cerita ni, redox signaling molecule. Apa kelebihan dia? Kenapa dia begitu unik? Sebab dia adalah satu molekul yang boleh dihasil di luar badan, di luar semula jadi, dan dia adalah satu molekul yang stabil. Kita cerita sedikit, apakah kegunaan dia, kelebihannya, molekul isyarat redox ni. Okey, nombor satu, sebenarnya dia adalah sebahagian dalam sel badan kita, sel-sel badan kita. Dan dia berfungsi sebagai pengesan atau penerima atau penghantar isyarat kepada sel-sel badan kita. Bagi contoh, dia molekul ni dia akan mengesan apakah perubahan yang sekarang berlaku di luaran dan di dalaman sel, dan dia akan menghantar isyarat ni kepada sel badan kita untuk mengambil tindak balas, untuk mengambil tindakan untuk bertindak balas. Seperti contoh, kalau kita ada penyerangan dari bakteria, benda macam ni, dia akan mengesan bahaya yang akan datang tu, dia akan memberi isyarat
menghantar isyarat ni kepada sel badan kita untuk mengambil tindakan, untuk bertindak balas balik. Dia macam pengesan dan penerima penghantar isyarat kepada sel badan. Dan fungsi kedua, dia bertindak berkomunikasi di antara sel-sel badan. Sebab seluruh badan kita begitu banyak sel. Mereka perlu bertindak balas. Mereka perlu berkomunikasi di antara mereka. Kalau tidak, semua sel ni dia tak boleh berfungsi secara penuh. So dia berkomunikasi. Example sekali lagi, macam tadi yang kita cerita tu, kalau dia mengesan ada penyerangan dari virus, katakan virus COVID-19. So dia akan berkomunikasi dan hantar isyarat kepada sel imun, sistem imun. Dia akan hantar isyarat kepada sistem imun, sel di imun sistem kita. So macam tu, sel di imun sistem akan mengambil tindakan untuk menyerang balik, untuk membentuk pertahanan, benteng pertahanan yang kukuh untuk menghalang penyerangan dan kemasukan virus ke badan kita. Dia perlu berkomunikasi di antara sel. Ini adalah dua fungsi yang utama yang dimain oleh molekul isyarat redox yang kita cerita hari ini. Ya. So, sebelum tu, dengan lebih terperinci, kita cerita sikit, apakah kalau nak menjaga satu kesihatan yang sepenuhnya bagi badan manusia, macam mana kita nak hidup lebih sihat? Sebenarnya badan manusia ni dia terdiri daripada lebih daripada 12 jenis sistem, macam sistem pernafasan lah, sistem perhadaman lah, sistem sistem immunity lah. Ini semua adalah satu sistem. Kita ada lebih daripada 12 jenis sistem. Dan sistem ni dihasil dari mana? Dia terdiri pula daripada macam-macam organ. Macam perut lah, macam kidney lah, macam jantung lah. Semua ini adalah organ. So badan kita ada 78 jenis organ. Dan organ ni terbuat dari mana pula? Unit yang terkecil dalam badan kita ni sebenarnya adalah sel badan. Sel-sel. Kita panggil sel badan. Hampir 40 sampai 70 trilion begitu banyaknya sel badan di dalam badan kita untuk berbentuk organ membentuk sistem berbentuk satu badan manusia yang sempurna. Dan dalam unit yang terkecil dalam sel badan ni, dia ada satu molekul. Sebab sel badan, dia mengandungi berbagai-bagai jenis molekul pula. Dan salah satu molekul yang terdiri di dalam sel badan ni adalah molekul isyarat redox. Ini adalah satu unsur, satu elemen yang penting yang didapati dalam sel badan kita. Kalau sel badan kita sihat, dia mempunyai semua benda yang dia nak dalam sel badan ni, memang dia sihatlah. Dia boleh berfungsi sepenuhnya. So, kalau sel sihat, organ sihat, sistem pun sihatlah. Kalau sistem sihat, badan kita sihat. So, kebetulan molekul isyarat redox ni, posisi produk kita adalah membekal molekul kepada sel badan. So, molekul isyarat redox ni membekal molekul kepada sel badan kita. Ini adalah, sinilah perbekalan posisi produk kami syarikat dari Asia ni. So, apakah akibat kalau badan kita atau sel badan kita ni kekurangan molekul isyarat redox ni? Apakah akibatnya? Okey, kita tengok akibat dia. Sebenarnya, kalau kita kekurangan molekul isyarat redox ni, dia akan mengakibatkan tekanan oksidatif atau tekanan keradangan yang lebih teruk kepada badan kita. Kita ada dua. Sebab mengikut saintis lah, pakar-pakar perubatan, sebenarnya banyak penyakit kronik yang berlaku kepada manusia ni tak melainkan dua faktor yang penting. Satu adalah tekanan oksidatif, satu adalah tekanan keradangan. Dua ya. Kalau sel badan ni dia kekurangan molekul isyarat redox. So, sel kita tak boleh meneutralkan tekanan oksidatif ni.
mengurangkan tekanan oksidatif ni. So kita tengok ni ya. Kalau besi biasa sesudah dia bercampur dengan oksigen ni, dia ada satu tinta balas kimia, kita panggil kekaratan. Tapi badan kita, kita tak panggil kekaratan, kita panggil oxidative. Dia panggil oxidative. Sebenarnya oxidative ni adalah satu fenomena yang normal. Kita perlu oxidative. Kita perlu oxidative dalam badan kita sebab tanpa oxidative ni, manusia akan mati. Sel akan mati sebab kita perlu oxidative ni. Kalau oxidative yang, kalau terlalu banyak oxidative, dia ada mengakibatkan banyak penyakit. Kita tengok, kenapa ada oxidative dalam badan kita? Sebab selepas kita makan, semua makanan ni dihadam di perut dan diserap melalui usus kecil kita dan dihantar kepada sel ni. Bila khasiat ni sudah diserap dan dihantar melalui saluran darah sampai kita punya sel, khasiat ni akan bertindak balas bercampur dengan udara, oksigen dan bercampur dengan air. So, tiga benda ni campur sekali, dia ada satu tindak balas. Kita panggil oxidation process. Dan melalui oxidative process ni, dia akan menghasilkan macam-macam bahan byproduct yang bahan buangan. Salah satu adalah dia panggil free radical bebas. So badan ni sebenarnya satu keajaiban lah. Semua orang tahu sel badan kita sendiri pun satu keajaiban. Sebab bila ada terlalu banyak radikal bebas, sel ni dia akan mengeluarkan antioksidan, anti penuaan. Dia akan mengeluarkan antioksidan sendiri untuk meneutralkan free radical. Tetapi kalau sel badan ni kekurangan molekul isyarat redox ni, molekul ni tak boleh menghantar isyarat kepada sel untuk mengeluarkan antioksidan untuk neutralkan kita punya free radical. Itulah kita menghadapi tekanan oksidatif yang keterlaluan. Dan kalau dia memberi satu simptom, kalau tekanan oksidatif ni meningkat, kita tengok baliklah kita punya simptom-simptom, adakah kita cepat letih lesu lah, lemah ingatan berkurangan lah, adakah kita selalu sakit sendi lah, penglihatan semakin berkurangan lah, selalu selsema lah, rambut uban lah, dan ini adalah satu simptom-simptom yang awal bagi kita. Kalau tekanan oksidatif ni berterusan, dia akan menyebabkan penyakit yang kronik lagi. Macam kita tengok tekanan darah tinggi lah, sakit jantung lah, Alzheimer lah, kemerosotan makular, osteoarthritis lah, stroke lah, obesity lah, kecil manis. Ini adalah sebahagian daripada penyakit kronik yang disebabkan tekanan oksidatif yang keterlaluan. Saya selalu cerita dengan orang, 2 tahun lepas, Pertubuhan Perubatan di dunia ni sudah mengeluarkan satu statistik yang mengatakan setiap tahun ada 60 juta orang mati di atas katil disebabkan penyakit. Dari 60 juta orang yang mati sebab penyakit ni, ada 20 juta disebabkan kematian ni disebabkan oleh sakit jantung dengan stroke, bukan kanser. Sakit jantung sakit jantung dengan stroke ni sudah menyumbang kepada 1/3 jumlah kematian di dunia dari 60 juta ni. Maksudnya, antara 3 orang yang mati ni, ada 1 kematiannya disebabkan oleh sakit jantung dengan stroke. Barulah sekarang kita tahu, semua penyakit kronik macam ni, semua disebabkan tekanan oksidatif yang keterlaluan. Dan faktor yang kedua menyebabkan penyakit kronik kepada badan manusia ni kita katakan tekanan keladangan. Apakah itu keladangan? Keladangan akan berlaku bila bakteria masuk badan kita atau virus menyerang badan kita atau kecederaan di luar atau di dalaman.
Kalau sel badan kita cedera disebabkan tekanan oksidatif, kalau dia tak boleh disembuh, dia lama kelamaan dia akan menjadi keradangan juga. Semua kecederaan ni bukan hanya di luaran tapi di dalaman juga. Semua bakteria yang menyerang dengan virus yang menyerang kita ni dengan kecederaan luaran dalaman ni akan menyebabkan kita ada tekanan keradangan. Dan kita tengok apa simptom keradangan. Kita rasa sakit dan panas hangat, tempat yang diserang, tempat yang kawasan yang kita cedera, adakah kemerahan bila kita katakan kita secara tak sengaja dipotong oleh pisau, tempat tu sakit, hangat, merah dan bengkak, betul kan? Sebab itu adalah keradangan berlaku. Kalau semua ini berlaku tanpa, sebab sel ni, dalam molekul sel ni, kekurangan molekul isyarat redox. Dia tak boleh berkomunikasi dengan sistem imun. Sel di bahagian imun sistem kita, dia tak boleh komunikasi. Sel imun sistem, tolong hantar askar-askar penyelamat datang ke sini untuk selamatkan kita. Dia tak boleh komunikasi kepada sel-sel imun sistem. So sebab tu kita punya kawasan yang kita cedera ni, kawasan yang kita diserang bakteria dan virus ni akan terus tak boleh disembuh dan dia akan berlaku satu tekanan keradangan. Kalau keradangan ini berterusan, dia akan berlaku apa? Dia akan menjadi satu penyakit kritikal, kronik kepada badan kita, macam asma, macam colitis, ulceratif thyroid, hormon seks yang tak seimbang, autoimun, penyakit autoimun, kanser kulit. Okey, baru kita tahu. Kanser ni macam pertubuhan dalam badan kita ni disebabkan oleh tekanan keradangan. So kita dah tahulah sekarang ni penyakit kronik sebenarnya disebabkan oleh dua faktor yang penting. Satu, tekanan oksidatif dan tekanan keradangan. Dan kedua-dua faktor ini berterusan sebab sel badan kita kekurangan molekul isyarat redox untuk berfungsi secara sepenuhnya. Memang badan kita semua jadinya dia boleh menghasilkan molekul isyarat redox dengan semula jadi dalam badan kita. Tetapi disebabkan tekanan oksidatif yang berterusan kepada sel badan kita, tambah lagi kita ada tekanan dari luaran dalaman, tekanan mental, macam tekanan dari segi pekerjaan, tekanan dari segi kewangan, tak cukup duit guna, tak cukup duit nak tekanan kewangan, kesusahan kewangan, ini semua tekanan. Dan kita kekurangan tidur ke, kita ni kekurangan senaman ke, tabiat pemakanan yang tak betul. Satu hari sepatutnya makan 3 kali, kita makan sampai 6 kali. Tabiat pemakanan yang tak betul, makan benda-benda yang tak sihat. Selalu makan mi segera, tak makan nasi, itu tabiat pemakanan lah, tak betul lah. So pencemaran air, udara, tanah, kita oksigen yang masuk dalam paru-paru kita ni sudah dicemar. Dan ini udara, pencemaran udara, air yang kita minum ni sudah tercemar dan tanah penuh dengan pencemaran dengan bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia, baja, dan sampai sayur-sayur yang kita makan tu semua penuh dengan pencemaran bahan-bahan kimia. So semua faktor-faktor ni menyebabkan sel kita dalam keadaan yang tak sihat sampai tahap dia tak boleh menghasilkan molekul isyarat redox yang secukup bagi badan kita. Mengikut kajian daripada pakar-pakar perubatan dan sains, selepas kita umur 12, penghasilan molekul isyarat redox dalam badan kita akan menurun sebanyak 10% bagi setiap 10 tahun. Itu bermaksud setiap tahun kita akan kehilangan 1% molekul isyarat redox kuantiti. Itu satu petanda yang tak bagus lah.
Sebab kita perlu molekul isyarat yang redox yang betul ni, yang dalam kuantiti yang betul ni, yang sepenuhnya, kita nak mengelakkan kita daripada apa? Tekanan oksidatif dan tekanan keladangan. Kedua-dua ni mengakibatkan kita mengidapi penyakit kronik. So kita perlu molekul isyarat redox yang cukup dalam badan kita untuk berfungsi, bagi sel berfungsi dengan sepenuhnya dalam maksimum. Molekul redox, molekul isyarat redox ni bukan hanya dicakap-cakap oleh syarikat kami sahaja. Sebenarnya molekul isyarat redox ni mendapat banyak kajian dan penyelidikan dari pakar-pakar perubatan dan sains di dunia, sampai banyak pakar-pakar perubatan dan sains ni sudah mengeluar dan menerbit lebih 19,000 peer review jurnal perubatan dan hampir 1,400 buku pembuatan mengenai molekul isyarat redox ni diterbit. Semua dalam itu bermaksud molekul isyarat redox ni sudah mendapat dalam masa 10 tahun sampai 15 tahun ni kebelakangan ini mendapat banyak perhatian dan titik berat dari pihak sains dan dari pihak pakar-pakar sains dan pakar-pakar perubatan. So dia bukan satu benda yang baru, sebenarnya hanya produk ni dipasarkan dari syarikat kita, bukan. Sebab molekul isyarat redox sudah dibuat penyelidikan dengan teliti, dengan berpanjangan oleh banyak pakar-pakar di dunia, pakar-pakar perubatan, pakar-pakar sains di dunia sekarang. Teknologi ini sebenarnya kita habiskan hampir masa 20 tahun, 2 dekad masa untuk membuat penyelidikan kajian tentang teknologi ini. Sampai satu tahap, sekumpulan ahli sains kami sudah mencapai satu mustahil, mencapai penemuan satu mustahil, sampai menghasilkan kita mendapat satu teknologi yang mampu menghasilkan molekul isyarat redox yang stabil. Dia punya ayat yang penting di sini adalah stabil. Kalau dia tak stabil, dia bukan molekul. Dia hanya ais garam saja. Tapi dia stabil, dia menjadi molekul isyarat redox ni yang boleh diguna oleh sel badan kita. Bukan hanya hampir 20 tahun kita habiskan masa untuk membuat penyelidikan ke atas dia, kita sudah belanja berjuta-juta dolar ke atas dia untuk membuat penyelidikan. Dan memang akhirnya kita memang memeganglah dia punya teknologi ini, dan kita memegang dia punya patterns, kita memegang dia punya teknologi, kita sudah ada hak cipta, hanya syarikat kita ada teknologi ini. Sudah hanya kita yang ada teknologi ini. Tiada persaingan langsung. So macam mana sebenarnya cara syarikat Asia boleh menggunakan teknologi yang sudah dipatent ni menghasilkan molekul isyarat redox ni di luar semula jadi. Cara dia macam mana? Kita banyak orang nak tahu sebenarnya dia perbuat dari apa. Okey, kita tengok dia punya langkah macam mana untuk menghasilkan molekul isyarat redox. Langkah pertama, kita menggunakan campuran cecair garam. Jangan ketawa. Memang banyak orang kata, ini cecair garam, apa tu? Okey, sebenarnya macam ni. Sel kita memang satu keajaiban. Dia boleh buat macam-macam berjuta-juta jenis fungsi dalam sel badan kita. Salah satu fungsi sel dia boleh menghasil molekul isyarat redox ni dengan menggunakan cecair garam di dalam badan manusia. Itu. Dia hanya dengan split saat dia boleh menghasilkan molekul isyarat redox dalam sel dengan guna cecair garam.
Itu memang luar biasa. Tapi bagi kita, kita bukan sel. Kita tak boleh macam split saat. Dengan sesaat saja boleh menghasilkan molekul isyarat redox. Tak boleh. Kita kena guna teknologi yang canggih. Kita perlu kilang yang besar untuk menghasilkannya. Tetapi dia punya elemen yang untuk menghasilkan molekul ni hanya satu campuran cecair garam. Yang dia punya nisbah campuran ni di antara air dengan garam ni ada satu nisbah yang rumit, di mana bila dicampur sekali dia sama dengan cecair garam yang terdapat dalam sel badan kita tu. Dia punya keadaan, dia punya komposisi memang sama dengan cecair garam yang terdapat dalam badan kita. Sebab sel badan guna benda yang sama, elemen benda yang sama untuk menghasilkan molekul isyarat redox. So, langkah pertama, kita guna campuran cecair garam dengan nisbah yang memang sophisticated, yang rumit. Lepas tu, masuk langkah kedua, kita pecahkan dia punya cecair garam menjadi 4 atom. Sebab molekul bawah dia ada satu, dia boleh pecah lagi menjadi unit yang lebih kecil, dia panggil atom. Lepas tu kita kena guna teknologi yang canggih ni, yang kita ada ni, lebih kurang 3 sampai 4 hari, atom ni akan disusun balik. 4 atom ni akan disusun balik menjadi satu molekul yang stabil. Molekul yang stabil ni kita panggil molekul isyarat redox yang Encik Gan cerita panjang lebar sampai sekarang ni. Saya harap sampai sekarang ni semua orang dah faham lah apakah itu molekul redox, molekul isyarat redox. Okey. Syarikat kita berdaftar dengan FDA. So setiap 4 kali pengeluaran produk, kita perlu hantar sampel contoh produk ni, hantar kepada satu institut penyelidikan untuk mendapat mereka punya certification. So, kita akan hantar setiap 4 kali pengeluaran ni kepada satu institut penyelidikan yang ternama di US, dia panggil Bioagilitics. So, kita hantar kepada institut ni untuk mendapat pengesahan dari mereka tentang keselamatan produk. Kedua, untuk mengesahkan memang ada molekul isyarat redox dalam botol yang kita tunjuk ni. 2 benda ni memang penting. So kita juga berdaftar, patentkan teknologi dan cara pembuatan produk. Hampir kita ada 6 patent rights. Hak cipta, 6 hak cipta, nombor hak cipta ni di seluruh dunia. Kita memegang hak cipta di seluruh dunia. Hampir 6 hak cipta kita ada. Patent rights. Okay. So, apa kelebihan kegunaan dan kelebihan kebaikan kalau kita terus minum molekul isyarat redox ni, produk ni. So, sebenarnya mengikut satu kajian yang kita ada, kalau kita berterusan minum selama 8 minggu, dia akan meningkatkan keberkesanan sebanyak 31% dalam badan kita. Apakah keberkesanan itu? Nombor 1, dia akan meningkatkan sistem imun kita. Dia menolong meningkatkan sistem imun kita, badan kita. Pada masa sekarang, masa pandemik ni, COVID-19 ni, memang sistem imun memang penting untuk semua orang. Memang penting. So, dia adalah satu daya pertahanan badan kita. Kita memerlukan sistem imun yang kukuh, yang kuat untuk menentang sebarang penyerangan virus dari luar dan menjaga kesihatan secara keseluruhan badan kita. Kedua, dia meningkatkan sistem jantung kita, memperkuatkan sistem jantung kita. Tadi kita dah cerita, Encik Gan dah cerita,
dari 60 juta orang yang mati ni disebabkan penyakit kronik di dunia ni, hampir 1/3, 20 juta orang mati disebabkan penyakit jantung dengan stroke. Itu penting untuk menjaga, dia akan menolong menjaga sistem jantung. Ketiga, dia menolong tindak balas keradangan. Kalau kita terus dalam keadaan keradangan, apakah akibat? Begitu banyak penyakit kroniknya akibatnya. Tadi Encik Ganda cerita, panjang lebar juga. Sebab tu kita memerlukan meningkatkan tindak balas keradangan untuk anti keradangan. Keempat, dia meningkatkan sistem pahadaman kita, manusia kita ni, sistem pahadaman. So banyak orang salah faham, dia ingat sistem pahadaman ni, kalau kita sudah makan, peluk lega, itu adalah satu tanda-tanda satu sistem pahadaman yang sempurna. Bukan tu. Itu salah satu ya dia punya fungsi. Sebenarnya sistem pahadaman ni, dia menjalankan operasi, dia menjalankan kerja-kerja hampir 70% kerja-kerja sistem imun badan kita. Dan dalam sistem pahadaman ni, terutama di kita punya usus tu, mengandungi hampir 70% sel-sel imun seluruh badan kita terkandung di dalam sistem usus kita sana tu. Dalam sistem usus kita tu. So, sistem pahadaman itu memang penting. Kalau kita mampu menjaga kesihatan sistem pahadaman secara tidak langsung, kita pun menjaga kekuatan sistem pertahanan, daya pertahanan, sistem imun badan kita. So, yang akhir sekalinya adalah menstabilkan modulasi hormon badan. Ini semua adalah kebaikan kalau kita berterusan mengambil molekul isyarat redox syarikat ASEAN. Itu tadi kita dah cerita. Memang kita hantar produk kita kepada institut penyelidikan institut penyelidikan di US ni untuk membuat pengesahan dari segi keselamatan produk dan dari segi pengesahan tentang adanya mengandungi molekul isyarat redox dalam botol ni. Dan kedua ni adalah memang kita sudah daftar dengan patent rights. Kita menggalakkan semua orang, tak kisah dia punya latar belakang, dia jantina ke, kita tak kisah dia punya jantina, dia punya umur, semua orang kita menggalakkan mereka mengguna kita punya produk. Dan kebetulan juga kita memang ada banyak ahli sukan yang terus minum produk kita, produk ASEAN ni, terutama molekul isyarat redox ni. Macam orang pertama ni, Brija Larsen, Cody Miller, mereka sudah minum bertahun-tahun. Macam Brija ni dia sudah minum lebih kurang 10 tahun. Cody Miller ni minum 8 tahun. Kedua-dua orang ni ada ahli sukan yang pemegang pingat emas Olimpik. Itu hebat tu, pingat emas Olimpik. Sudah 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan perempuan tua ni, dia hampir 73. Ini ada sedikit cerita lah, Mr. Gan nak cerita sikit tentang dia. Sebab dia memang ada satu latar belakang yang hebat sikit. So Dexter ni selama ni, sebelum dia bertemu dengan produk kami, dia sangat-sangat minat dengan sukan Ironman. Sukan Ironman ni, dia kena pertandingan Ironman ni, memang satu pertandingan yang letih, yang penat, yang serik sangat. Sebab you kena berbasikal, kena berenang, kena berlari, semua ni. Tapi dia tak pernah dalam seumur hidup dia kata dia tak pernah menghabiskan semua perjalanan pertandingan tu. Dia tak pernah habis semua perjalanan tu. Tak pernah sebab dia tak mampu. Stamina dia tak cukup untuk menghabiskan dari awal sampai akhir perjalanan tu. Tapi
5 tahun lepas, selepas dia bertemu dengan produk kami, syarikat Asia ni, dan dia terus ambil dengan banyak, minum lebih banyak. Lepas tu satu keajapan berlaku, memang satu keajapan berlaku kepada dia. Dalam 5 tahun ni dia mampu menghabiskan perjalanan pertandingan ni selama 7 kali. Itu bukan pertandingan biasa, itu pertandingan juara dunia. Sampai kali ke-8 dia mendapat juara pingat emas dalam kategori umur dia dalam 70 sampai 75. So ini produk menolong, mampu menolong dia dari segi ketahanan, pemulihan, dari segi ketahanan dan dari segi pemulihan tenaga. Semua ni boleh menolong dia. Kalau dia boleh menolong seorang perempuan yang lebih umur 70, apatah lagi dia boleh menolong macam kita ni yang jarang bersukan ni, yang jarang bersukan, yang jarang bersenaman, yang jarang beraktiviti ni. Memang itu penting bagi semua orang. So bukan 4 orang saja, memang banyak ahli sukan menjadi pengguna produk kita yang setia. Memang sampai sekarang, banyak tahun, banyak ahli sukan. So dari sini, dia ada satu kesimpulan yang saya Encik Gan boleh buatlah. Macam ahli Olimpik. Apakah kesimpulan yang kita boleh buat kalau begitu banyak ahli sukan guna? Salah satu kesimpulan Encik Gan boleh buat ni, kalau ahli Olimpik ni, dia boleh minum sampai 10 tahun, setiap kali mereka mengambil bahagian dalam sukan ni, mengambil bahagian dalam pertandingan sukan ni, Olimpik ni, mereka kena menjalani kajian darah dengan urin mereka. Darah dengan urin. Untuk nak tahu adakah bahan-bahan mereka tersalah makan. Bahan-bahan yang tak boleh, bahan-bahan yang tak boleh dimakan oleh ahli sukan. Macam bahan-bahan yang dihalang ni, macam steroid. Kalau produk kita ada steroid, ahli sukan ni sudah tak boleh mengambil bahagian dalam pertandingan. Apa-apa bahagian tak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa pertandingan. Kalau produk kita ni tak selamat, kalau produk ni mengandungi bahan-bahan yang boleh dicakapkan dihalang, bahan-bahan yang tak bagus dalam produk kita ni, tak boleh. So memang kita tak ada benda-benda yang tak bagus dalam produk kita. Dan produk kita secara kesimpulan memang selamat diguna oleh semua orang, termasuk ahli sukan. So kita juga mengundang ahli sains, memasuki kita punya majlis penasihat sains, dan kita juga ada beberapa ahli perubatan, pakar-pakar perubatan, doktor-doktor untuk memasuki kita punya badan pakar perubatan. So kedua-dua badan ni, satu majlis penasihat sains, satu badan pakar perubatan ni, semua ahli-ahli sains dan ahli perubatan ni, mereka bersedia memberi pengalaman, memberi mereka punya pengetahuan, menolong syarikat kami, syarikat Asia, lebih macam semua ahli-ahli pakar-pakar ni boleh menolong syarikat memajukan lagi kita punya produk, memajukan kita punya produk dari segi kesihatan, keselamatan dan keefektif produk, keberkesanan produk. So mereka membeli mereka punya pengetahuan, menyumbang mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman, menolong syarikat memajukan kita punya produk dari segi keselamatan dan dari segi keberkesanan.
kita mendapat mereka punya pertolongan. So, selepas kita berjaya melancarkan produk pertama, 10 tahun lepas, produk molekul isyarat redox, selepas 4 tahun, selepas berjaya lah produk pertama, selepas 4 tahun, kita melancar lagi, mengeluarkan lagi produk kedua, berasaskan kepada teknologi yang sama dan elemen yang sama, berasaskan juga ke atas molekul isyarat redox ni, tapi kali ini Renew 28, produk yang terbaru ni, selepas 4 tahun kita keluar, dia adalah berbentuk gel, satu gel. So, dia boleh disapu di kulit. Semua orang tahu, kulit adalah satu sistem yang terbesar, sistem organ yang terbesar bagi manusia. So, kita boleh guna molekul isyarat redox untuk menjaga sistem organ kulit kita. Ini selepas 4 tahun, pada tahun 2014, kita melancarkan produk kedua, Renew 28. Kita hantar produk kita ke satu institut penyelidikan juga, nama dia Steven & Associates. Syarikat ni sudah ditubuh hampir 30 tahun di US. Dengan terperanjatnya, kita mendapat satu kesimpulan dari kajian tu, Renew 28, dia boleh menorong pembaharuan sel kulit lebih cepat sebanyak 16%. Selepas kita hantar produk ni kepada Steven, memang. So, dia buat kajian lah ke atas produk Renew 28 ni. Memang satu kesimpulan dari kajian yang menunjukkan dia boleh menolong pembaharuan sel kulit meningkat 16%. Macam mana dia boleh buat pengajian? Salah satu kajian cara kajian dia buat adalah dia bahagikan dua kumpulan orang. Satu kumpulan dia tak pakai, tak sapu, tak guna Renew 28. Kumpulan yang kedua, dia sapu Renew 28 di tangan pagi 2 kali, malam 2 kali selama 2 minggu lah. Dan sebelum mereka sapu, mereka nak tahu perbezaan dia, mereka letak satu, dia panggil fluorescent ink yang boleh pancar cahaya di bawah cahaya ultraviolet, UV light. So, bila kita pancarkan UV light ni, cahaya UV ni, dan ink fluorescent ni akan bercahaya. So, kita ambil gambar. Tiap-tiap hari, kumpulan satu dia tak sapu, kumpulan kedua dia sapu Renew 28, kita tengok. Dengan terperanjat dia punya kesimpulan ni, kita dapat tahu keputusan dia. Hari ke-11 kita tengok kat sini. Tanda-tanda warna fluorescent ni hilang lebih cepat daripada kumpulan orang yang tak sapu Renew 28. Apa maksudnya kalau dia hilang lebih cepat? Kalau maksud dia hilang lebih cepat cahaya fluorescent ni, tanda-tanda fluorescent ni hilang lebih cepat, maksudnya sel-sel kulit yang lama tu dia sudah diganti dengan sel-sel kulit yang baru. So, dia hilang sama sekali, bawa sekali dengan ink fluorescent tu sekali hilang. Macam ular lah, bila dia tukar kulitnya, memang banyak orang pernah tengok ular, snake, ular tu macam mana dia tukar kulit. Bila dia tukar kulit tu dia akan buang di sebelah dia. Itu kulit dia. Tapi manusia ni, kita tak nampak kulit kita ni ditukar, diperbaharui. Kita tak nampak. Sebenarnya kulit ni akan diperbaharui setiap 28 hari. Tapi kita tak nampak, kita tak rasa. Tapi memang sel kulit ni akan diperbaharui setiap 28 hari. So bila dia diperbaharui, kulit yang lama dia akan bawa sekali hilang ink yang menjadi petanda di atas kulit tu. So ink yang hilang lebih cepat maksudnya kulit dia cepat diperbaharui dengan kulit yang baru. Itu cara dia buat kajian. So dari sini kita dapati kalau kita sapu Renew 28, dia boleh menolong meningkatkan pembaharuan sel kulit secepat
16%. Itu satu penemuan yang kesimpulan keputusan yang meranjatkan kita semua lah. Itu baguslah. Okey, kedua kita hantar produk Renew 28 ni ke satu institut di Jerman. Dia adalah satu institut dermatologi yang memang masyhur lah, yang memang salah satu institut teknologi yang institut penyelidikan dermatologi yang termasyhur, sudah ditubuh 40 tahun di Jerman. So kita buat satu kajian klinikal ke atas Renew 28 ni, dia mengeluarkan kita mendapat satu keputusan lah. Dalam kajian 28 hari ni, kita mendapat satu keputusan kedutan ni yang berhampiran dengan mata ni, dia akan semakin pudar, semakin kurang 21%. Dan kedutan keseluruhan kulit kita akan kurang sebanyak 23%. Tekstur kulit muka kita semakin baik 22%, dan kulit kita semakin licin sebanyak 23%. Keanjaran kulit ni semakin bertambah baik 20%, dan kelembapan kulit bertambah baik 11%. Akhirnya kita dapat satu pengesahan 5 bintang dari Dermatest. Sebenarnya dia ada 4 pengesahan. Dia ada 4 jenis pengesahan. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang dan 5 bintang. So bila kita nak pergi hotel, kita pilih mana satu, 3 bintang atau 5 bintang. Beza banyak tu. Kalau 3 bintang punya hotel dengan 5 bintang punya hotel, beza banyak tu. So kita dapat 5 bintang. Kenapa kita dapat 5 bintang? Selain daripada keputusan yang begitu mengagumkan, dia ada satu lagi kehebatan dia. Sampai Dermatest ni, Institut Penyelidikan Kulit ni, dermatologi itu ada pakar kulit lah. Institut Penyelidikan Kulit ni mengatakan kalau kita terus guna produk Renew 28 ni, tak ada kesan sampingan kepada manusia. So kita dapat 5 bintang punya pengesahan. Dari produk kedua ni, Renew 28, gel ni untuk sapu di kulit, dari sana berasaskan kepada teknologi yang sama dan elemen yang sama lagi, kita mengembangkan kita punya produk kepada satu siri kosmetik punya produk, satu siri yang sempurna. Kita panggil Renew Advance. Dan siri produk ni juga mendapat 5 bintang pengesahan daripada Dermatest. Dan mari kita tengok kenapa kita perlu guna Renew 28. Pembaharuan kulit bagi yang orang muda sebenarnya, atau kulit yang sihat lah kita kata. Pembaharuan ini akan berlaku 28 hari. Setiap 28 hari kulit seluruh badan ni akan bertukar, diperbaharui. Maksudnya diperbaharui setiap 28 hari sebagai satu cycle, sebagai satu ulangan. So, kalau badan kita kekurangan molekul isyarat redox ni, terutama kita boleh nampaklah di kulit kita ni, pembaharuan kulit ni akan menjadi terlalu perlahan. So, kadang-kadang di atas jalan raya ni kita nampak ada orang ni umur dia 30 tapi nampak macam 50. Kenapa? cepat tua lah. Nampaknya cepat tua sangat sebab kulit dia nampak tak boleh diperbaharui dalam masa yang singkat. So, sampai mengikut kajian pakar perubatan ni, pada umur bagi manusia pada umur 50-an sampai umur 50-an ni, atau lebih daripada umur 50-an ni, pembaharuan kulit hanya berulang dari 28 hari sampai 90 hari. 3 kali ganda kelambatan pembaharuan kulit. Ibaratkan apa yang akan terjadi kepada kita. So, untuk menjaga kesihatan kulit, kita boleh guna Renew 28 atau kita boleh guna Renew Advance system ni, yang sistem Renew Advance ni secara keseluruhan. Satu siri produk. Dia mengandungi pembersih untuk fungsi pemunian. Dia akan buangkan kita punya kotoran biasa,
kekotoran minyak di permukaan kulit, kita panggil pemunian dengan menggunakan pembersih ni. Lepas tu kita guna pengawetan, awet muda ni, kita guna pengawetan dengan guna produk Renew 28 dengan Intensive Redox Serum ni. Kedua-dua ni mengandungi molekul isyarat redox yang mampak dalamnya untuk proses pengawetan bagi kita muda balik. Akhir sekali kita guna pelembab untuk membekal salah satu dia panggil agent aktif anti penuaan dalamnya. Dalamnya ada satu elemen kita masukkan, dia ada satu elemen agent aktif untuk anti penuaan. So pelembab ni akan membekal agent aktif anti penuaan untuk bagi kulit kita lebih nampak lebih muda, lebih berseri. So lepas guna melalui semua proses ni, kita akan dapat satu harap-harap lah. Banyak kita ada tunjuk banyak orang dah guna, nampak dia punya kesan memang ketara, nampak kulit lebih berseri, nampak lebih muda, kulit lebih sihat, itu yang penting. Semua produk kita mendapat kelulusan dari banyak institut penyelidikan dan mendapat pengesahan juga dari banyak institut penyelidikan di dunia yang termasyhur, yang ternama. Dan jangan bagi semua kawan-kawan Muslim, jangan risau, kita sudah dapat kelulusan dari HALA. Ini HALA Ivanka di Ivanka ni. CJ Ivanka di North America ni, Amerika Utara ni, diiktiraf sepenuh oleh JAKIM Malaysia. Diiktiraf sepenuh oleh JAKIM Malaysia. Lagipun semua produk di Malaysia, Singapura dilulus oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian KPDNKK di Malaysia. Ini adalah satu produk memang unik lah. Kita ulang lagi buat sedikit rumusan lah. Produk ni memang produk yang unik sebab kita tak ada persaingan. Macam Encik Gan, pernahkah semua kawan-kawan di ruang udara malam ni pernah dengar molekul isyarat redox tak? Tak ada. Sebelum saya dah umur 50 tahun, sebelum saya masuk syarikat ni, saya pun tak pernah dengar apakah itu molekul isyarat redox. Tapi selepas kita kaji balik, selepas kita belajar balik dia punya fakta-fakta tentang ni, memang kita terperanjat. Produk ni memang adalah salah satu produk, satu keperluan yang mutamak, yang diperlukan oleh semua orang, termasuk kita sendiri, ahli keluarga sendiri, dan semua orang, kawan-kawan kita semua. Ini adalah satu keperluan mutamak bagi semua orang. Dan kedua, kita ni memegang teknologi yang canggih. So, dia bukan alang-alang punya orang boleh syarikat atau teknologi yang boleh buat. Bukan alang-alang punya orang boleh buat. Dia memerlukan teknologi yang canggih untuk menghasilkan molekul isyarat redox di luar biasa. Dan memang kita sudah daftar, kita ada hak paten kita terpelihara dan dia memang mendatang kesan yang mendalam dalam masa akan datang sebab dia lagipun dalam zaman sekarang ni kita masih dalam era pandemik ni. Kalau produk ni boleh menolong banyak orang dari segi kesihatan, meningkatkan daya pertahanan, dia memang mendatangkan kesan mendalam kepada sejarah manusia yang akan datang ni. So, memang dia berkesan, dia boleh percayai sebab dalam 10 tahun ni kita sudah buka 35 pasaran di dunia dan permintaan semakin meningkat. Dari sana, angka yang terbukti permintaannya semakin meningkat, memang dia mendatangkan dia satu produk yang berkesan bagi orang-orang yang sudah guna, yang sudah minum. Dan
produk ni adalah produk kesederhanaan, dia tak rumit sangat, dia senang cerita, dia senang diceritakan kepada semua kawan-kawan kita. Alright, selain daripada molekul isyarat redox, kita syarikat kita juga memasarkan satu produk yang hebat juga, kita panggil Asiavia, tapi Malaysia belum ada, tapi tersedia di pasaran di Singapura. Dia adalah produk yang berasaskan 100% vegetarian, dan dia bukan GMO, generic modification dia bukan, dan dia tiada gluten, dia 100%. Semua produk ni dia dalam bentuk kapsul, tapi kapsul ni bukan kapsul udang lah, dia kapsul selulosa pertumbuhan, sebab dia 100% vegan. Mari kita tengok 3 produk yang dipasarkan oleh syarikat ni. Nombor 1, kita panggil SOS. SOS ni adalah menjaga kesihatan umum dan membekal makanan khasiat mikro yang secara komprehensif kepada sel-sel badan kita. Dia termasuk 1 hari punya keperluan sel badan kita dari segi vitamin, mineral, phytonutrients. Dia mengandungi 46 jenis organik superfood, big trace mineral dan enzim macam-macam. Mari Encik Gan tunjukkan apakah kehebatan SOS ni. Dalam SOS ni, produk nama dia SOS, dia satu botol ni ada 120 biji kapsul. So, 1 hari kita ambil 4 kapsul. Kalau kita ambil 4 kapsul ni, dia bersamaan dalam hari itu juga kita sudah makan 2 cawan buah-buahan organik yang segar. Hampir 2 cawan. Awak tak perlu makan. Ini terlalu kenyang sangat bagi semua orang. Tapi dia, kalau kita ambil 4 biji kapsul ni, dia bersamaan kita sudah makan 2 cawan punya buah-buahan organik yang segar. Termasuk lagi 1 cawan sayur-sayuran lautan, termasuk lagi 2 cawan sayur-sayur yang berdaun hijau, termasuk lagi 4 ounce jus sayuran hijau, termasuk lagi setengah cawan lemak. Ini bukan lemak, ini bukan minyak masakan. Ini lemak yang bagus untuk menjaga kesihatan, terutamanya kesihatan jantung, saluran pendarahan, pendarahan kita. Ini lemak macam apa? Lemak macam omega 369 tu, yang bagus untuk jantung, untuk sistem pengaliran darah tu. Okey, termasuk juga 20 jenis vitamin yang mineral. Semua ni hanya dalam 4 kapsul. Hebat tak? Wah, ini power. So, produk kedua kita panggil Biome. Biome ni untuk menjaga sistem perhadaman kita. Dia mengandungi 16 jenis probiotik, prebiotik dan mengandungi FOS. Secara rumusan, sistem perhadaman yang sihat, dia juga menjaga kesihatan kita punya sistem imun. Menjaga kita punya sistem imun. Dan satu produk lagi adalah LifeMax. Produk ketiga, LifeMax. LifeMax ni, dia menolong kita punya anti penuaan dan kecergasan. Salah satu ekstrak yang penting dalam produk ni adalah Cordyceps. Cordyceps ni sebenarnya sudah dimakan oleh orang Cina sudah di zaman purba. Cina di China, tradisi ini sudah makan hampir 3,000 tahun. Ini salah satu ekstrak yang penting dari Cordyceps. Dia memberi kecergasan dan juga menolong badan kita anti penuaan, anti-aging, anti penuaan. So, semua produk ni kita memang yakin dengan keselamatan. Hampir kita mengambil insurance liability produk hampir 5 juta USD. So 5 juta USD bersamaan dengan 20 juta ringgit. Ini insurance liability produk. Apa maksudnya? Kalau kita makan produk ni, ada apa-apa kesan yang tak bagus kita cakap. Kita boleh dapat claim. Kita boleh dapat pampasan, dari syarikat insurans ni 20 juta ringgit. Dan sebagai syarikat insurans yang nak mengambil tanggungjawab insurans ni,
apa itulah dia perlu buat. Bukan alang-alang punya syarikat insurans boleh mengambil insurans macam ni. Sebab kalau satu orang dia perlu pampasan, perlu beri pampasan 20 juta, 10 orang, tak sampai 10 orang, syarikat insurans ni sudah muflis, bankrupt dah. So, sebab tu kalau syarikat insurans ni, dia nak mengambil tanggungjawab memegang insurans liability ni, dia perlu, sebelum dia mengambil tanggungjawab ni, dia perlu mensiasat dengan terperinci, dengan teliti latar belakang syarikat. Betul tak? Memang dia kena tahu latar belakang syarikat ini. Kedua, dia perlu hantar dia punya pakar-pakar membuat penyelidikan, penyiasatan yang terperinci dan teliti ke atas produk-produk yang dia nak cover ni. Produk-produk yang kita cakap ni. Kalau produk ni tak selamat, kalau produk ni tak ada kesan, memang mereka tak berani menjadi kita punya syarikat insurans. Mereka tak berani sebab ini bukan tanggungjawab yang ringan. Satu orang dia kena bagi papasan 20 juta, bukan main-main. So, ini adalah mereka sudah membuat satu penyiasatan yang terperinci dan lepas tu mereka baru berani menjadi kita punya syarikat insurans untuk memegang tanggungjawab ni. Itu yang penting. Okey, Encik Gan sudah cerita memang terperinci tentang produk. So, banyak ada orang, kawan-kawan nak tahu apakah latar belakang syarikat. Salah satu faktor yang penting kita nak buat satu bisnes, nak buat satu perniagaan. Selain satu pasaran yang tersedia tu memang besar, selain daripada produk yang hebat, salah satu faktor yang kita perlu meneliti terlebih dulu sebelum kita nak buat keputusan, nak buat bisnes ni, saya rasa kita nak cari rakan perniagaan yang betul-betul rakan perniagaan yang betul lah, saya katalah, yang kaliber, yang boleh dipercayai, rakan yang ada integriti, semua ni kita kena ada. Mari kita cerita sikit latar belakang. Ini akan menjadi rakan perniagaan anda, semua orang. Siapakah mereka? Mereka adalah pengasas syarikat kita. Nama dia Bernice Norton dan Tyrone Norton. Dua-dua ni adalah ayah dengan anak lah, bapa dengan anak lah. Bernice bapa, Tyrone Norton ni anak dia. So secara ringkas, Encik Gan cerita sikit tentang Bernice Norton, pengasas ni, latar belakang pengasas dan macam mana syarikat ni ditubuh. Sebelum bersara, Bernice Norton ni berkhidmat dengan sebuah syarikat yang besar di US, di United States, di United States. Syarikat besar ni nama dia Kraft Heinz. Sebelum bersara, dia memegang jawatan sebagai Night President. Night President salah satu bahagian. Syarikat ni adalah syarikat pemakanan pengguna yang ketiga besar di US dan kelima besar di dunia. So dia adalah salah satu ketua, Night President, salah satu bahagian syarikat. Selepas dia bersara, anak dia, Tyrone Norton, memperkenalkan bapa dia masuk satu syarikat biotech yang sederhana, bukan besar sangatlah, sederhana lah. So dari sana dia dapat tahu memang syarikat tu memegang satu teknologi, pada masa tu tak ada orang tahu apakah kegunaan teknologi tu. Tak ada orang tahu. Tapi dia pergi meneliti dengan sendiri, membuat kajian sendiri. Barulah Bernice Norton ni mendapati tahu sebenarnya teknologi yang dipegang oleh syarikat biotech ni mampu menghasilkan molekul isyarat redox. So dia mula bagi banyak
produk ni kepada kawan-kawan, orang-orang dia tahu yang menghadapi cabaran kesihatan ni, dia bagi banyak kawan-kawan di sekeliling dia, dan terperanjat banyak orang lepas guna produk ni ada kesan yang positif. Sampai ada orang yang ada kesan yang memang ketara dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan. So sampai satu hari pada satu masa, sebuah syarikat farmaseutika yang besar di US keluarkan satu cek dengan angka yang memang besar. Besar sangat sampai tak terhingga nak dihitung, terlalu besar. Tapi masa tu produk dia sudah disalur kepada banyak orang. So banyak orang datang balik dengan menunjukkan kesan-kesan yang memang positif dan ketara, dan syarikat farmaseutika ni mengeluarkan satu cek nak membeli teknologi itu. Tapi dengan syarat dia beritahu Bernice Norton, jangan anda salurkan lagi produk-produk ni kepada orang lain selain daripada mereka. Awak tak boleh lagi ambil produk ni salurkan produk ni kepada mana-mana orang lagi. Sebab saya nak beli ni teknologi awak. Tetapi selepas fikir panjang lebar, Bernice Norton dia tak mau jual teknologi itu. Dia membatalkan itu perjanjian, dia tak mau jual teknologi itu. Dia rasa produk ni sepatutnya disalurkan kepada lebih banyak orang di dunia ni. So jadi dia berikhtiar menubuhkan sebuah syarikat. Akhirnya syarikat itu bernama Asia lah. Menubuhkan syarikat ni menggunakan sistem model bisnes sekarang ni dan menyalurkan produk ni dan sebarkan produk ni ke seluruh dunia. So ini adalah sedikit sebanyak latar belakang macam mana teknologi ni dicongkir, macam mana Bernice Norton mampu dan boleh menumbuhkan syarikat Asia ni. Sedikit latar belakang. Ini genesis latar belakang dia lah. Ibu pejabat Asia di Utah, US. Utah ni adalah sebuah negeri yang di tengah-tengah US lah. Di tengah-tengah US, di satu bandar dipanggil Pleasant Grove. Dan kita memiliki kilang pengeluaran sendiri. Kita dah tumbuh 10 tahun dan beroperasi tanpa rugi. Memang setiap tahun kita untung. Dan sampai sekarang kita adalah SIFA pinjaman. Memang tiada langsung pinjaman. Sekarang ni siapa ada pinjaman dia rasa ada cabaran lah, sebab syarikat sekarang ni kita dalam masa zaman era pandemik ni, kalau kita tak ada pinjaman, ini adalah satu kekuatan kewangan kami, kita di syarikat ni, dan kita terus dengan kekuatan kewangan ni, kita sudah membuka 35 pasaran, kita akan terus dengan pesatnya membuka lagi dalam masa akan datang lebih banyak negara, lebih banyak pasaran untuk menyalurkan, menyebarkan produk ni ke merata-merata tempat di dunia. So tanpa pinjaman, tanpa tanggungjawab yang tanpa beban ni, kita mempunyai kekuatan kewangan. Itu penting. Kedua, kita nak tahu syarikat ni betapa utuhnya syarikat ni, betapa kuatnya syarikat ni, latar belakang dia. Okey. Semenjak tahun 2015, kita mendapat satu rating A+. Setiap tahun kita dapat A+ dari Better Business Bureau. Apakah itu badan Better Business Bureau? Badan Better Business Bureau adalah satu badan yang menjaga kepentingan pihak pengguna di US. Kalau kita nak dapat A+, kita perlu melalui kelulusan hampir 22 dia punya kelulusan. Kita perlu meluluskan hampir 22 dia punya permintaan, requirement dia, 22 permintaan dia. Satu,
dia akan BBB akan menyiasat dan mengkaji adakah syarikat kita ditubuh mengikut dan mematuhi semua undang-undang kecil tempatan dan undang-undang di seluruh negara US tu. Kedua, dia akan mengkaji adakah produk ni berkesan dan selamat diguna. Ketiga, dia akan mengkaji juga adakah terlalu banyak pengguna membuat komplain terhadap produk kita. Keempat, dia akan mengkaji macam mana kita bertindak balas balik ke atas semua tuduhan-tuduhan dari komplain dari pelanggan juga. Semua ni ada 22 permintaan ni kita perlu memenuhi sebelum kita boleh mendapat A+ punya rating. So kita memenuhi dia dan semenjak tahun 2015 kita terus memegang rating A+. Syarikat kita berdaftar penuh dengan FDA. Kita kilang syarikat berdaftar dengan FDA. Kita mematuhi segala piawaian yang tertinggi demi keselamatan dan kualiti dan keberkesanan produk juga. Kita mematuhi sepenuh piawaian GMP dan diiktiraf oleh NSF. So, jadi produk kita memang selamat, dijamin keselamatan dia dan keberkesanan dia dijamin dan kita memenuhi semua piawaian tertinggi. Semenjak tahun 2018, kalau kita rujuk balik 100 syarikat MLM atau direct sale tertinggi di dunia ni, pada tahun 2018 kita ada di tangga 77. Tapi selepas 1 tahun yang berikutannya, pada tahun 2019 kita sudah naik taraf lagi, naik pangkat lagi sampai tahap 44. Kenapa? Sebab kita punya nilai jualan, jumlah jualan kita sudah meningkat dengan mendadak, dengan pesatnya kita punya jualan. Sekarang pada tahun 2019 kita dalam tangga 44. Syarikat menubuhkan satu yayasan kebajikan, kita panggil Asia Advancing Life Foundation. Yayasan kebajikan Asia ni kita memang meminta bukan sahaja daripada pihak pengurusan, dari pekerja-pekerja, staf syarikat, kita juga menjemput kalau lain kali semua kita punya pengedar sama-sama bergantung bahu dengan kita punya yayasan kebajikan, membuat pendermaan yang ikhlas, bukan dari segi kewangan saja. Mungkin kita boleh menderma dari segi tenaga, masa. Ini sebagai pendermaan yang ikhlas. Harap-harap kita boleh mengumpul pahala lah bagi kita semua bila kita buat kerja-kerja kebajikan. Dalam masa 10 tahun ni memang syarikat kita berganding bahu dan bekerjasama dengan beberapa badan kebajikan di dunia ni untuk menjalankan aktiviti menolong orang yang kurang upayaan dari segi kewangan, yang susah payah. Ini semua adalah kerja-kerja kita punya yayasan kebajikan. So kita harap kalau kita mendapat duit atau tidak pun dalam kita punya platform, kita juga boleh menyumbang kita punya tenaga ke, masa ke, wang ke, dari segi wang ke dunia ni. Ke dunia ni. Bukan kita datang untuk ambil saja, kita datang untuk memberi. Kita memberi. Ini adalah satu sumbangan balik kepada dunia. Mari kita tengok kita punya visi syarikat. Kita ingin menjadi penaju dunia yang diperakui dalam bidang kesihatan seluler dan teknologi ini berasaskan redox demi mencapai pengedaran produk di seluruh dunia. Dan kita memberi peluang kewangan, satu peluang kewangan, dan kita mengukuhkan status kewangan peribadi kita dan kita ingin memupuk satu budaya yang Asia yang mampu mengubah kehidupan sejagat dunia ini. Misi syarikat adalah
untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik dan memupuk satu daya kebaikan untuk dunia ini. Ini adalah misi dan visi syarikat. Selepas Encik Gan cerita habis, panjang lebar tentang produk, sedikit banyak tentang kita punya syarikat. Alright, sekarang banyak orang nak tanya, apakah itu plan pemasaran, macam mana cara kita boleh mendapat bonus. Kita ada 8 jenis bonus plan pemasaran ni, 8 jenis. Satu adalah, ini memang Inggeris lah. Saya letak sana lagi, tapi ini adalah terjemahan dari segi Inggeris. So, satu adalah bonus pelanggan runcit, satu bonus pelanggan keutamaan, preferred customer bonus, satu bonus pantas permulaan, kita panggil fast start bonus, satu bonus pengarah, keempat ni kita katakan di kategori sebagai untung pantas, sebab kita bekerja memang ada pendapatan, bekerja memang berusaha saja ada pendapatan. Selagi kita berusaha memang ada kita punya pendapatan. Lepas tu kita memang ada komisen kumpulan dan kita ada bonus, momentum eksekutif. Ini adalah satu residu income, kita panggil pendapatan yang berkekalan. Selepas kita ada satu kumpulan, grup kita, kumpulan kita, dan kita punya nilai jualan berterusan, berkembang, nilai jualan meningkat, kita ada pendapatan yang berkekalan dari kita punya usaha. Lepas tu, akhirnya kita ada lagi 1-2 bonus, kita panggil check match dan diamond pool. Dan ini adalah kita katakan pendapatan yang boleh diwarisi ke generasi yang akan datang juga. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk zaman kita, selepas kita menaikkan bisnes ni, bukan saja di Malaysia, mana tahu lain kali sampai seluruh dunia. Lepas tu kita ada satu pendapatan yang berterusan, bukan saja di zaman kita, mana tahu kalau pendapatan berterusan ni semakin meningkat, semakin banyak, kita boleh wariskan kepada kita punya anak dan cucu lagi. Ini adalah pendapatan berwarisan. Kelayakan dia memang mudah, kita hanya beli atau jual produk sebanyak 100 sampai 200 produk volume saja setiap bulan. Itu saja, kita tak perlu simpan stok yang banyak-banyak sangat di dalam gudang ke di rumah, kita tak perlu. Hanya kita memenuhi kelayakan yang setiap bulan kita hanya jual runcit atau kita guna sendiri produk-produk sebanyak 100 sampai 200 produk volume. Tempoh mingguan komisen ni adalah dari Sabtu pukul 12 sampai minggu depan pukul 12 Sabtu. Bonus akan dikira setiap minggu, bukan setiap bulan. Walaupun kita memenuhi syarat, kita beli barang memenuhi syarat ni untuk 1 bulan. Tapi bonus kita dikira setiap minggu. Dari hari Sabtu pukul 12 petang sampai 12 petang minggu depan. Bonus akan dikira mengikut nilai jualan grup kita, kumpulan kita. Kalau kita nak memulakan perniagaan ni, kita boleh pilih 3 jenis package di Malaysia. Kita panggil entrepreneur pack, package usahawan. Kita boleh pilih business pack. Kita boleh ketiga personal product pack atau pack individu. So harga-harga memang berlainan sebab dia punya kuantiti tak sama, kombinasi produk pun tak sama. So dia punya nilai harga pun tak sama. Tapi yang bezanya kat sini kalau kita beli pakej kemasukan usahawan, kita dapat percuma 25 sampel tube Renew 28, tapi dia bukan 80 ml, dia 10 ml. Dia 10 ml. Kita percuma 25 tube. Kalau kita masuk dengan pakej bisnes, kita dapat 12 tube. Kalau personal, masih ada 6 tube. Ini adalah Singapura punya pakej. Kalau kawan-kawan dari Singapura, kita juga sama, kita ada 3 package, usahawan, bisnes dan individu. Percuma juga sama, ada sampel tube 25, 12 dan 6. Harga-harga dia berlainan juga sebab kuantiti tak sama, kombinasi produk tak sama, tapi rujuk balik kepada kawan-kawan yang ajak kamu masuk hari ini ke ruang udara sini, yang dengar penceramahan dari Encik Gan, pensyarahan dari Encik Gan malam ni, rujuk balik kepada orang-orang yang ajak kamu masuk ni. Mereka akan bagi awak satu senarai harga di Singapura.
Selain daripada kita dapat percuma punya sample tube, kita juga diberi royalty reward point. Kalau kita masuk dengan package usahawan, kita dapat 150 point royalty reward point dan tambah 15% tadi auto ship ni. Auto ship ni adalah auto shipment lah. Setiap kali kita akan charge kredit kad kita, barang akan hantar setiap bulan automatic ke rumah kita. Kita panggil auto ship. So, setiap kali kita ada extra 15% kepada produk volume yang untuk auto ship yang akan hantar bulan depan. Usahawan pack, kita boleh kumpul serta-merta 150 LRP dan business pack 50 LRP, personal product pack 10 point LRP. Dan dia bermula dengan 15% untuk package usahawan, 10% untuk business pack dan 5% untuk individual pack. Apa kegunaan LRP ni? Ada orang nak tanya. Kalau kita terus kumpulkan LRP ni, kita boleh tebus pergi kepada kita punya virtual office di online, kita punya virtual office lah. Setiap pengedar dia ada dia punya virtual office. Masuk virtual office, kita boleh guna point ni untuk menembus produk di negara masing-masing. Macam WIA tak ada di Malaysia, tapi WIA ada di Singapura. Guna point untuk tebus produk. Kalau kita ada 100 point, kita boleh tebus balik 4 botol molekul redox, molekul isyarat redox. Kalau kita ada 25 point, setiap 25 point ni boleh menembus satu tube Renew 28 80 ml punya. Ini semua ni kita boleh masuk kepada virtual office guna point ni untuk menembus produk. Ini adalah satu mekanisme untuk mengekalkan kita punya pelanggan, terutama kita boleh mengekalkan kita pengedar sebab selagi kita membeli produk ni, kita selagi boleh kumpul point. Point ni boleh tukar produk lagi. Secara tidak langsung, kita guna produk, kita semakin beli, semakin murah sebab point-point ni, semua mata-mata ni boleh ditukar produk. Okey, Mr. Gan cerita sedikit, terperinci sedikit, apakah itu bonus yang kita cerita tadi, 8 jenis bonus kita ada. Satu adalah bonus pelanggan runcit. Secara langsung memang straightforward, dia memang bonus pelanggan runcit. Kita boleh untung perbezaan harga, perbezaan di antara harga runcit dengan kos produk adalah satu untung runcit untuk pengedar. Kita jual kepada kawan kita pada harga runcit dan memang kita beli dengan syarikat harga kos ahli pengedar. So itu beza dia adalah bonus. Kedua adalah bonus pelanggan terutama. English dia panggil preferred customer. Tapi apakah beza di antara pelanggan runcit dengan pelanggan terutama? Retail customer and preferred customer. Apakah beza dia? Untuk daftar sebagai pelanggan terutama ni perlu hidupkan, activate, hidupkan dia punya auto ship punya fungsi. Maksudnya dia perlu activatekan, hidupkan dia punya fungsi auto shipment. Setiap bulan dia punya credit card akan di-charge secara automatik dan barang akan terus dihantar kepada rumah dia. Ini adalah satu condition, satu permintaan dia perlu memenuhi untuk menjadi pelanggan terutama. Sebagai pelanggan terutama, dia boleh membeli segala produk pada harga pengedar, dia tak perlu bayar lebihan 25 sampai 29%, dia tak perlu bayar harga yang berlebihan. Dia boleh beli dengan syarikat terus produk pada harga pengedar. Tapi sebagai dia punya sponsor, apakah kebaikan kepada orang yang sponsor dia, yang penaja dia, siapa yang penaja dia? Sebagai penaja kepada pelanggan terutama, setiap kali kita punya pelanggan terutama beli produk, kalau beli satu kotak tu, 4 botol Redox tu, kita terus boleh dapat setiap kotak 100 PV tu, kita terus boleh dapat bonus pelanggan terutama sebanyak RM100 atau $35 untuk setiap kotak.
Kalau kita ada 10 pelanggan terutama, setiap orang beli satu kotak. 10 kotak lah, 10 kali lah. So RM100 kali 10 lah. Kalau Singapura dolar 35 kali 10 lah. Kalau kita ada 10 orang pelanggan terutama. Bergantung kepada kuantiti. Setiap kotak memang kita dapat RM100 atau Singapura dolar 35. Ketiga, kita dapat bonus pantas permulaan. Bila kita taja seorang pengedar baru masuk, kita boleh dapat 20% atas dia punya produk volume sebagai kita punya bonus pantas permulaan, fast start bonus. Keempat, kita boleh dapat bonus pengarah, tapi ini sekaligus saja. Selepas kita daftar sebagai pengedar, dalam masa 14 hari, bermula daripada hari kita daftar, kita perlu menaja satu di kiri, satu di kanan pengedar yang baru dalam 14 hari. Lepas tu kita boleh dapat bonus pengarah sebanyak RM210 atau Singapura dolar 70. Yang berikutan adalah komisen kumpulan sebanyak 10%. Dia akan dikira ke atas PV kumpulan sebab kita adalah binary system, sistem binary. So ada dua kumpulan, satu di kiri, satu di kanan. So dia ada dua kumpulan. Selagi kita punya kumpulan punya product volume, GV, dia panggil group volume, selagi minimum ada 300 di kiri, 300 di kanan. Secara minimum, kita boleh dapat 100% ke atas group volume yang terkurang. Dan hak mingguan pendapatan dari komisen kumpulan ni boleh sampai setinggi RM42,000 dan Singapura dolar 14,000. Dan kalau jika ada lagi group volume yang tidak termakan pada minggu tu, dia akan dibawa ke minggu ke hadapan dan akan dikumpul lagi dengan jumlah nilai jualan yang pada minggu yang akan datang tu. Dan kira balik komisen kumpulan. Dan bonus yang berikutan adalah Executive Momentum Pool. Sesiapa yang berkelayakan dua minggu berturutan sebagai bronze, silver, gold atau platinum boleh menikmati selama 72 minggu punya bonus Executive Momentum Pool ni. Dia dikira dari 2% dari jumlah seluruh dunia punya nilai jualan. Check match. Satu lagi adalah check match. Check match adalah meraih bonus hingga 7 generasi dan bawah lagi, kenapa tak nampak, ada lagi satu adalah diamond bonus. Diamond bonus kita boleh menikmati sebanyak 3% jumlah nilai jualan dari dikongsi sama rata di antara diamonds. Seluruh 3% dari jumlah nilai jualan seluruh dunia. Ini untuk diamond ke atas. Diamond Life untuk pengedar yang sudah layak ke diamond ke atas, dia ada lagi banyak dia punya benefit macam lifestyle bonus, diamond life point dan macam-macam lagi. Dan kita juga ada ganjaran yang lumayan dan ganjaran produk wang tunai untuk promosi yang kita diadakan dari masa ke semasa. Kita ada lagi mesyuarat tertinggi untuk pengedar, pelancongan, penghargaan dan macam-macam lagi ganjaran lumayan. Dalam masa 10 tahun ni kita sudah ada 3 orang layak masuk kepada ahli kelab 10 juta. Maksudnya pendapatan mereka terkumpul melebihi 10 juta USD. Syarikat sudah bayar sebanyak 265 juta USD dalam masa 10 tahun ni kepada semua pengedar di dunia, dan dalam 12 bulan yang lepas kita juga sudah membayar bonus kepada hampir 106,000 pengedar di seluruh dunia. Dan ini adalah 3 pengedar yang memang berjaya dan layak ke ahli kelab 10 juta. Pendapatan terkumpul dia dah melebihi 10 juta USD. Dan selain daripada 3 orang tu, kita ada 31 individu
ahli pengedar yang memang berjaya dan layak masuk ahli kelab jutawan. Juta ni bukan juta ringgit tapi juta USD. Dan kalau kita tukar balik hampir 4 juta ringgit Malaysia. Kita ada 31 orang. Ini adalah penyata pendapatan yang terbuka yang dikeluarkan diterbit oleh syarikat pada tahun 2019. Dari sini kita boleh dapati berapa banyak sebenarnya bonus sebagai director, sebab mengikut pangkat-pangkat lah. Director pada bulan tu yang terendah, yang tertinggi dan secara purata, berapa banyak sebagai mereka punya bonus. Dari director sampai yang tertinggi ambassador diamond. Kita tengok sebagai satu jadual ringkasan, ini adalah 209 tahun 2019 pendapatan purata bulanan. Kalau kita hanya layak masuk menjadi director, pendapatan bulanan itu sebanyak 1,200 dan ringgit, dan Singapura hampir 421 Singapura dolar. Kita tengok balik, bila kita punya pangkat semakin meningkat dan kita punya pendapatan purata bulanan juga meningkat. Ini adalah sebagai satu rujukan bagi semua orang tengok memang duit ini sudah bayar, dan bila kita punya group, kita punya kumpulan berkembang, tidak langsung kita punya nilai jualan pun berkembang dan pangkat kita naik mengikut secara berterutan. So sampai tahap mana kita punya pendapatan bulanan sebanyak mana sini semua akan ditunjukkan. Director ni pendapatan RM1,200 Malaysia dan director 300 sebanyak RM1,800, director 700 ni dia pendapatan bulanan hampir RM4,600 Malaysia, bronze hampir RM8,500, silver kalau kita hanya tadi silver pendapatan dia memang lumayan juga hampir RM15,000. Okey, gold RM26,000, platinum RM51,000, diamond RM66,000. Okey, double diamond RM104,000, triple diamond RM156,000, ambassador diamond ke atas kita pendapatan bulanan hampir RM466,000. Ini adalah satu ringkasan pendapatan. Memang wujud, memang berlaku, memang bayar, memang terbayar. Bonus ni memang dibayar keluar kepada semua pengedar. Ini adalah satu platform bisnes yang memang adil sebab semua orang yang masuk memang bermula dari associate. Ini adalah nama yang permulaan bagi semua pengedar lah, associate, kita panggil associate. Dengan kita berusaha, memang kalau kita memang berusaha, kita naik pangkat menjadi director 300, kita dapat sedikit bonus, kita boleh guna bonus tu untuk beli barang, untuk dapat satu produk percuma lah. Produk percuma sebab bonus dah banyak bila kita baru bermula bisnes ni. Alright, kalau kita punya group semakin berkembang, nilai jualan semakin meningkat, memang kita punya pangkat pun berikut naik juga. Dan dari pendapatan bersampingan, pakai, okey, naik menjadi satu pendapatan yang stabil dan pendapatan berkekalan. Bila pangkat semakin naik, group semakin besar, pasaran yang kita buka semakin jauh dari Malaysia sampai mana-mana, Thailand ke, Filipina ke, okey. Ini adalah kemuncak yang kita nak pergi sampai satu tahap, satu pangkat yang tinggi. Kita harap-harap semua orang boleh menikmati kebebasan kewangan. Ikut hati nak buat apa pada masa yang sesuka hati. Itu panggil kebebasan kewangan. Alright, sebelum berakhir kita tengok balik. Kita dah tahu produk sedikit banyak, produk, latar belakang produk, syarikat, siapakah kita punya rakan perniagaan ni, pengasas dia siapa, latar belakang syarikat, plan pemasaran yang adil dan memang lumayan kalau kita berusaha. Adakah ini tepat pada masa? Ada orang yang fikir-fikir banyak panjang lebar sangatlah sampai banyak peluang pun tercicir dari kita. Kalau kita fikir terlalu banyak. Kita sudah buka 35 pasaran sekarang. Memang di Taiwan, kita baru nak masuk Asia sekarang. Pada tahun 2008, dia tengok graf ni, jaluran ni. Sebelum 2008 dia memang stabil tapi meningkat, tapi sampai tahap tahun 2018 dia meloncat
begitu ketara, tengok meloncat begitu tinggi sampai 53% sebab pada masa tu kita dah buka Taiwan 2 tahun lepas kita dah buka Taiwan. Sebenarnya Malaysia pembukaan rasmi hanya Malaysia, saya ulang sekali, Malaysia punya pasaran secara rasmi hanya akan dibuka pada Ogos 2020 sebagai, tetapi MCO ni, pandemik ni, kita sudah postpone. Kita sudah postpone. Kita sudah tangguh sampai tahun depan, tapi syarikat kita akan siap harap-harap pada 1 Ogos ni di Bangsa Sau. Dan walaupun Malaysia belum buka, tapi juaran Singapura campur Malaysia sudah naik sampai tahap nilai juaran pada 5 bulan yang terawal, nilai jualan terkumpul untuk 5 bulan yang untuk tahun ni, menjadikan pasaran Singapura Malaysia di tangga keempat. Dari berapa banyak pasaran kita sudah buka? 35 pasaran. Kita tangga keempat. Hebat tak? Dan pendaftaran, jumlah ahli, jumlah pengedar yang daftar untuk menjadi rakan peniaga ni, Malaysia, Singapura campur sekali di tangga ketiga. Kalau kamu semua orang ni adalah ahli perniagaan yang hebat, kamu semua akan nampak satu peluang perniagaan sudah di hadapan mata kita. Walaupun belum buka secara rasmi, tapi cara mendadak kita punya juaran, pendaftaran di pangkat yang begitu tinggi, di tahap yang begitu tinggi, ini memberi satu kesimpulan yang ketara kepada semua orang. Malaysia, Singapura akan menjadi lokomotif dan akan menjadi lokomotif, akan mengembang, dan Malaysia, Singapura akan menjadi satu pasaran yang pesat berkembang dan masa-masa akan datang dan terdekat ini. So sebab tu kita perlu pegang, jangan bagi peluang perniagaan ni tercicir sekali lagi dari kita. Ini memang satu masa yang tepat. Dari pihak syarikat memang saya nak mengundang kepada semua orang yang sudah menjadi pengedar menjadi kita punya ahli Diamond Club dan ahli Executive Club. Selagi kita naik pangkat menjadi Diamond sekali saja dalam tempoh masa kelayakan 8 Februari sampai 8 Ogos ni, kalau kita layak menjadi Diamond, kita automatik menjadi ahli kelab pengasas belian Diamond Club. Dia punya manfaat ialah syarikat akan beli satu rencana PIN, satu sijil pengasas dan satu ribbon dan tempat duduk VIP semasa acara pembukaan besar-besaran Malaysia dan 2 tiket ke US Convention Global Asia. 2 tiket lagi pergi ke US dan 5 hari 4 malam penginapan hotel US. Ini adalah manfaat kepada sesiapa yang layak menjadi Founder Club, Diamond Founder Club. Yang menjadi eksekutif, selagi menjadi Bronze eksekutif ke atas, tapi kena 2 kali lah dalam 6 bulan ni, kena 2 kali layak eksekutif, Bronze eksekutif ke atas, kita boleh mendapat satu rencana PIN, satu sijil kelab, ribbon kelab, pengasas dan tempat duduk khas, satu VIP seat juga semasa pembukaan besar-besar Malaysia. Selepas kita layak menjadi ahli Founder Club ni, tak kisah Diamond atau Eksekutif, kita akan layak kepada satu lagi promosi, kita panggil promosi wang tunai pra pelancaran di Malaysia. Kita boleh guna kumpul mata-mata ni untuk tukar menjadi wang tunai sebanyak $250 atau RM1,050 untuk setiap 100 mata. Tapi macam mana kita nak kumpul mata ni? Ada orang tanya. Okey. Selagi kita naik pangkat menjadi Ganser tu bronze lah, perak, silver. Selagi kita naik pangkat menjadi Ganser, kita boleh kumpul 10 poin mata. Kalau kita berkekalan, kelayakan sebagai Ganser lagi pada minggu depan, kita kumpul 10 poin lagi. Kalau kebetulan kita naik pangkat menjadi silver bulan minggu depan,
kita dapat 15 poin. 15 poin. Dia bergantung kepada kelayakan pada setiap minggu. Tetapi kena bronze ke atas, ganser ke atas, bronze ke atas. Setiap kali kita kekal kelayakan kita bronze ke atas, kita boleh kumpul mata-mata ni mengikut jadual kat sini. Mata-mata ni dikumpul setiap minggu dan setiap kali kita buat penajaan, pengedar atau pelanggan terutama, preferred customer, setiap kali mereka membeli barang, semasa mereka daftar sebagai pengedar atau daftar menjadi pelanggan terutama, setiap kali mereka beli barang, kita boleh kumpul mata lagi. Setiap 100 PV atau 50 PV untuk pelanggan terutama, kita boleh dapat kumpul mata tu. Dan dua cara ni kita kumpul mata promosi ni untuk tebus one to die selepas tempoh promosi ni tamat. Kita boleh tukar setiap 100 mata ni menjadi tunai, wang tunai. Ini adalah sijil license MLM di Malaysia sudah daftar dan secara rasmi dikeluar oleh KPDNKK, Kementerian Pengguna Hak Ehwal Dalam Negeri, KPDNKK. Okey, Kementerian KPDNKK lah. Sudah daftar dan mendapat satu lesen MLM yang secara rasmi. Banyak di sini nak tambah sedikit saja. Banyak orang tanya, Encik Gan, adakah produk ni selamat? Memang selamat. Kenapa? Sebelum kita mengeluarkan lesen MLM, semua produk perlu dihantar kepada Kementerian Kesihatan untuk mendapat kelulusan. Tanpa kelulusan dari pihak Kementerian Kesihatan, lesen MLM tak akan dikeluarkan. Itu adalah satu keperluan yang mesti. Okey. Secara rumusan yang terakhir, ini adalah satu produk hebat, tanpa persaingan dan memang pasaran yang besar tengah menunggu kita dan plan pemasaran ni memang komprehensif. Selagi kita berusaha, memang pendapatan yang memang lumayan dijanjikan. Syarikat ni sudah berjaya, bukan syarikat 1-2 tahun tapi sudah ditubuh 10 tahun. Kita sudah menembusi banyak cabaran rintangan sampai hari ini dan kita masih berkembang, kita masih maju. Harap-harap semua orang percayalah kepada dan menjadi rakan kongsi, rakan perniagaan dan pilih satu syarikat yang memang ada integriti, kita punya pengasas memang ada integriti, kredibel dan boleh dipercayai. Carilah rakan perniagaan macam tu. Sebab kita datang sini bukan untuk mencari satu pendapatan yang pada masa yang pendek, tapi kita harap ini adalah satu bisnes, satu perniagaan yang boleh berpanjangan. Kita harap kita datang sini membuat satu bisnes yang memang betul, yang boleh generate, boleh memberi satu pendapatan yang berterusan kepada kita. Ini memang tepat pada masa. Susah untuk menunggu di saat-saat yang pada saat di mana kombinasi semua faktor yang betul. Ini kita panggil tepat pada trend. Bila kombinasi yang betul, produk yang betul, syarikat yang betul, masa buka pasaran yang betul, ini memang susah nak dapat satu kombinasi masa ni dan betul-betul boleh bergabung semua faktor-faktor sekali. Dan pada masa ni kita ada satu produk yang betul, satu syarikat yang boleh percayai, satu plan pemasaran yang sudah proven boleh berjaya. Ini adalah satu kombinasi pada masa yang betul bagi kita. So jangan lepaskan peluang ni, jangan tercicir lagi peluang ni. Sama-sama pegang peluang ni, sama-sama mulakan bisnes sama-sama dengan syarikat Asia. Sebelum Mr. Gan buat pengakhiran yang terakhir ni, mari kita tengok balik satu ulasan dari kita punya pengasas, Bernice Norton. Dia cakap,
kita semua dalam permulaan sesuatu yang besar dengan tujuan yang penting. Memang kita ada satu tujuan yang penting. Dan sekarang adalah saat di mana kita mula mempengaruhi masa depan kita. Ini English lah. Kalau boleh baca English juga. Ini adalah terjemahan bahasa. Dan sekarang adalah saat di mana kita mula mempengaruhi masa depan. Kita boleh mengubah dunia. We can change the world. Alright. So, sampai hari ini saja memang berakhirlah saya punya pensyarahan. Terima kasih semua orang yang sanggup menghadiri kita punya penembuan bisnes bersama Asia Zoom meeting hari ini. So, saya memang bagi pihak syarikat mengucap ribuan terima kasih kepada semua yang sudah mengikut saya dari awal titik permulaan tadi sampai sekarang dan masih bersabar dengan saya punya pensyarahan, dan tetapi keputusan yang penting perlu awak semua buat. Sama-samalah kita bermula perniagaan ini dan jumpa sekalian di Kemuncak Kejayaan. Terima kasih dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.